Surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengenal kami secara pribadi. 天父上帝，我们感谢你，因为你是明白和理解我们的心意的上帝。 Engkau mengenal jauh ke dalam hati kami ya Tuhan. 你认识我们，直到我们的心灵深处。 Saat tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang mengetahuinya dan Engkau Allah yang mengenal hati kami. 当没有一个人能够理解我们，能够知道我们的心意，能够认识我们的时候，唯有你是能认识我们到心灵深处，你理解和意识到我们所做的一切的主。 Kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami. 我们感谢你，因为你是认识我们的主。 Pada siang hari ini ya Tuhan, biar Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. 当年今天，你借着你的真理对我们每个人说话。 Kami bersama-sama memohon biar Allah Roh Kudus menerangi mata hati kami, supaya mata hati kami dibukakan dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. 请求圣灵上帝敞开我们的心眼，好让我们的心眼能够得以敞开，能够认识和明白你对我们所说的话。 Menyerahkan kedua hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi menolong kedua hamba-Mu ini boleh memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar. 求你赐福和高莫你两位仆人，当然从上帝而来的能力，能够使我们能够重新得力，能够传讲你的真理。 Dan kami bersama-sama akan membuka hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. 但愿我们每个人都敞开心门，好让你的种子能撒在我们的心灵的土窝上。 Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang siap menerima benih kebenaran firman-Mu. 当我们的心成为肥沃的土地，能够领受你的种子。 Dan firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. 让你的话语能够在我们的生命当中能够生根结果。 Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我把我们每个人都交在你大能手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Boleh saudara-saudara langsung, sekalian. Satu sukacita boleh ada di dalam rumah Tuhan di tempat ini. 如果我们能够在上帝的殿中，是何等的喜乐！ Dan satu sukacita boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang boleh saya lihat wajahnya bersukacita untuk kita bersama-sama datang di dalam rumah Tuhan. 能够跟各位主内弟兄姐妹见面，也是何等的喜乐！ Meskipun kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, tetapi saya percaya saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus baik. 即使我们在生命当中经历了种种的挑战、种种的难处，但我们相信我们的主是美善的主。 Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan hari ini di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 我们大家打开上帝的话语，我们今天所读的是哥林多前书15章33节。 Sepanjang bulan November, saudara-saudara, kita belajar tentang keduniawian. 在这个11月份以来，我们大家都是在讲关于世界上的事。 Bagaimana seharusnya kita memiliki sikap terhadap keduniawian, menjauhi keduniawian, dan kita boleh memiliki nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. 让我们能够认识到所谓的世上的事，并且我们怎么样的远离世上的一切不义的事情，让我们能够的那个做好我们在天上的事。 Dan hari ini tema kita adalah jaga jarak aman. 那么今天我们主题是保持安全距离。 Bagaimana kita menjaga jarak aman terhadap keduniawian yang ada di sekeliling kita. 我们怎么样在我们视为的世界当中能够跟他们保持安全距离？ Kita bersama-sama membaca Alkitab ini. Yang bahasa Indonesia membacanya bersama dengan saya, nanti yang Mandarin membacanya bersama dengan Ibu Ivon. Yang Indonesia bersama-sama dengan saya 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, 1, 2, 3. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 中文的跟我一起读哥林多前书15章33节，你们不要自欺，滥交是败坏善行。
Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita dan itu mempengaruhi kehidupan kita. 各位兄弟姐妹，我们活在世上，肯定呢，我们是跟我们四周围的人一起的交往，无论是好的，无论是坏的，我们的一些都是会影响我们的。 Ada hal-hal yang baik yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, tetapi ada juga hal-hal yang jahat yang bisa mempengaruhi kehidupan 那 kita. 么在世上呢，有一些好的事情会影响我们，但是也有一些坏的事情也影响我们。 Ada hal-hal di mana kebenaran itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, tetapi ada hal-hal yang berdosa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. 有时候呢，上帝的真理能够影响我们生命，但是呢，一些恶行也会影响我们的生命。 Dan saudara-saudara perhatikan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia bukan hanya orang-orang di sekeliling kita yang dapat mempengaruhi kita, tetapi media sosial, dunia maya bisa mempengaruhi kehidupan banyak kita. 在我们的生活当中，不只是我们周围人能够影响我们，而且是在媒体上或者在一切的其他的媒体的事情上，也会影响我们。 Seorang YouTuber yang bernama Pan Xiaoting 那么有一位在YouTube 的一个叫潘晓婷的人， Saudara-saudara, mula-mula dia adalah seorang anak remaja yang bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran atau tempat makan. 那么起初呢，他是在一个店里做一个招待员的一个少女。 Dan dia mulai melihat akan dunia media sosial dan kemudian dia mulai melihat YouTube di mana orang-orang yang mukbang itu begitu digemari oleh banyak orang. 然后呢，他看到在媒体上呢，有很多关于美食的视频，是每个人都很喜欢的。 By the way, saudara-saudara, mukbang itu artinya saudara-saudara makan makanan yang begitu banyak dan kemudian waktu dia makan makanan yang begitu banyak dia berinteraksi dengan para penontonnya. 那么所谓的目邦就是一个美食的一个视频，是他怎么样的跟很多其他的人在视频上交往。 Pan Xiaoting, saudara-saudara, ketika dia melihat media sosial orang-orang YouTuber begitu banyak digemari oleh banyak orang dan kemudian menghasilkan begitu banyak uang dan kemudian dia tertarik dengan dunia YouTuber mukbang ini. 那么这位潘晓婷呢，她看到在媒体上呢，那么在视频上呢，有很多关于美食的视频，这都很多人所喜欢的，而且她也有意参与这一份，因为这能够赚很多的钱。 Maka saudara-saudara dia mulai menggeluti dunia mukbang dan kemudian dia mulai melakukan siaran YouTube-nya. 那么他就进入这个美食的视频当中，他们分享美食。 Membangun YouTube dari nol sampai begitu banyak penggemar tidak mudah, saudara-saudara. 那么从一个零开始，直到有很多的粉丝是不容易的。 Tetapi dia tahu bagaimana menarik banyak penggemar, bagaimana bisa mendapatkan banyak penggemar, banyak fans, banyak pengikut dengan aksi-aksi yang ekstrim yang dia lakukan. 但是要知道呢，借着一些的极端的行为，怎么样的去吸引更多的粉丝。 Saudara-saudara, dia mulai melakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk menarik para pengikutnya. 他的借着一些极端的行为来吸引更多的粉丝。 Dimulai dengan hal-hal yang sebenarnya dia lakukan iseng untuk mukbang, makan makanan yang banyak, dan kemudian dia live di YouTube-nya, dan kemudian orang-orang mengikuti dia. 那么他就渐渐的就进入了这个美食的视频当中，接着一些美食跟大家分享，以致得到了很多的粉丝。 Tetapi saudara-saudara tanpa sadar ketika dia mulai mukbang itu, dia makan makanan yang begitu banyak, berat badannya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. 那么接着他一直的分享美食的视频，渐渐的他的重量一直的提升，一直的提升。 Orang tuanya memperingatkan dia, saudara-saudara, bahwa jangan kamu melakukan hal yang seperti itu, nanti kamu bisa sakit, nanti kamu bisa mati. 那么他的家长也提醒他，你不要一直的参与这个美食的视频，因为这样子的话呢，你会渐渐的你会生病，你也渐渐的会死。
tapi dia abaikan nasihat orang tuanya yang baik, yang benar. 但是他忽略了他家长这个美好那个有美意的那个劝勉。 Dia lebih memilih mendengar kata-kata fansnya, pengikutnya, followernya. 他更选择那么他的粉丝的那个喜好，而且他的粉丝的意愿。 Fansnya mengatakan, ayo lakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Lakukan hal yang lebih menarik lagi. Untuk kami bisa tonton apa yang kamu lakukan. 他的粉丝一直告诉他，你做一些更多的极端的事情，更多的一些美食的视频，好让我们都能够从中得到益处。 Saudara-saudara, satu kali Pan Xiaoting ini dia mengalami peradangan di dalam ususnya karena banyak makan makanan itu tidak tercerna dengan baik dan ususnya itu mengalami peradangan. 那么有一天呢，这个潘晓婷她的那个肠胃里面呢就痉挛了，而且她因为不能够消化她所吃的美食， Masuk rumah sakit diobati dan kemudian sembuh. 然后就进医院去医治，然后就痊愈了。 Tapi sayang saudara-saudara dia tidak bertobat dan kemudian dia terus menggeluti dunia mukbang ini. Dia buat hal yang lebih ekstrim, live 10 jam, makan 10 jam dengan makanan 10 kilogram yang begitu banyak. 但是呢，他却没有因着这件事情而悔改，他还是继续的分享他的美食的视频。一次呢，他一天10小时里面一次的吃食物，一次的吃这么大概有10公斤的食物。 Dan di usia 24 tahun Pan Xiaoting meninggal dunia pada saat live di YouTube-nya. 当他在视频上分享美食的时候，在他年龄24岁的时候，却因此死亡了。 Saudara-saudara, begitu banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita, bukan hanya orang-orang di sekeliling kita, tetapi dunia media sosial bisa mempengaruhi kehidupan kita. 所以我们在世上的生活，不只是我们周围人能够影响我们的生命，我们在那个媒体上的一些的事情也会影响我们。 Itu sebabnya saudara-saudara Paulus mengingatkan kita, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. 因此呢，使徒保罗提醒我们，滥交是败坏善行。 Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, jangan kamu sesat. 那么使徒保罗提醒哥林多教会，你们不要做败坏的行为。 Do not be deceived, jangan kamu tertipu. 你们不要受欺骗。 Saudara-saudara, dunia seringkali mudah untuk menipu kita sehingga kita terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. 那么世界很容易让我们能够受困，欺骗我们，以致呢我们继续过着败坏的行为。 Dan bahaya daripada pergaulan yang buruk adalah Alkitab katakan itu merusak kebiasaan, merusak karakter kita yang baik, yang saleh, yang benar di dalam Tuhan akan dirusak oleh pergaulan yang buruk. 而且使徒保罗也提醒我们，滥交能够败坏我们一切的原则，我们的那个道德，我们一切的善行。 Saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah kenapa Paulus melarang jemaat di Korintus untuk menjauhi pergaulan yang buruk. 那么问题是，使徒保罗为什么要劝勉我们，要远离这样的败坏的行为、滥交的行为？ Ketika kita melihat konteks 1 Korintus pasal yang ke-15. 如果我们看哥林多前书15章的背景， Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus sesuai dengan kitab suci. 那么在哥林多前书第15章呢，使徒保罗是讲关于圣经中所讲的基督的复活。 Dan akibat logis daripada kebangkitan Kristus adalah maka kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus satu saat kita akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 而且现今的教导，因为我们是相信基督复活的人，那么有一天我们也能够从死里复活。 Di dalam pengakuan iman rasuli tadi kita mengucapkan kebangkitan tubuh. 刚才我们在使徒信经里面，我们也讲了说身体复活的。 Saudara-saudara, di dalam jemaat di Korintus ada satu permasalahan, ada satu problem di mana jemaat di Korintus mereka tidak mempercayai akan kebangkitan orang mati. 但是问题是，哥林多教会的人并不相信关于死人复活的事。
Yes, jemaat di Korintus mereka katakan, ya kami percaya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 他们说他们相信基督已经从死里复活。 Tetapi orang Korintus mengatakan kami tidak percaya bahwa orang mati, tubuh kami setelah mengalami kematian akan dibangkitkan. 但是哥林多教会却说他们相信基督复活的事情，但是他们不相信人死后的身体也能够复活。 Saudara-saudara, kalau kita bertanya kenapa orang di Korintus punya pemahaman yang buruk seperti ini. 如果我们问为什么哥林多教会能够有这样的错误的一个理解， Kenapa mereka bisa tidak percaya kepada kebangkitan orang mati? 为什么他们不相信死里复活？ Saudara-saudara, jawabannya adalah karena persoalan jemaat di Korintus di mana mereka bergaul dengan orang-orang yang mempengaruhi mereka dengan teologi yang buruk. 因为在哥林多教会呢，他们周围的人有一些不好的影响了他们。 Ada dua kelompok saudara-saudara yang mempengaruhi jemaat di Korintus sehingga mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. 在哥林多教会里有两组的人影响了他们，以致他们不相信有死人复活的事。 Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang Yahudi dari golongan Saduki. 第一组人就是犹太教里面的撒都该人。 Orang-orang Yahudi dari kelompok Saduki mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. 因为撒都该人并不相信死人复活的事。 Orang-orang Yahudi dari kelompok Saduki mereka percaya bahwa setelah kematian sudah habis. 因为撒都该人相信，一个人如果死了，就一切都结束了， Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. 死后就不再有生命了。 Saudara-saudara, ini yang merusak iman jemaat di Korintus. 这就是败坏了那个哥林多教会信徒的生活。 Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. 如果死人不能够复活， Dan kita hidup hanya untuk di dunia ini saja. 而且我们只是活在当今的世界上， Maka kata Paulus, mari kita bersenang-senang, makan minum, berpesta pora, hidup nikmati dosa di dalam dunia ini. 所以使徒保罗说：“你们在世上的生活，如果你不相信死人复活，你们就吃吃喝喝吧， Karena tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. 因为死人没有复活， Tidak ada penghakiman Tuhan. 没有上帝的审判， Tidak ada kehidupan setelah kematian. 死后并不再有生活， Tidak ada surga dan tidak ada neraka. 没有天堂也没有地狱。 Maka hiduplah di dalam dunia ini dengan berdosa. 所以你过在世上过着罪恶的生活。” Paulus, saudara-saudara, ingin meluruskan jemaat di Korintus. Hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Bisa merusak kehidupanmu. 当然，使徒保罗要纠正哥林多教会的生活。他说，败坏的行为那个滥交能够败坏善行。 Saudara-saudara, kelompok yang kedua 那么第二组人呢？ yang mempengaruhi jemaat di Korintus adalah filsuf Yunani. 那么第二组人能够影响哥林多教会的生活，就是一些希腊的哲学家。 Filsuf Yunani khususnya dari golongan Epikuros, mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. 那么这一些希腊的哲学家，特别是在 Epikuros 的这一组里面，他们并不相信有死人复活的事情。 Di dalam filsafat, orang Yunani khususnya golongan Epikuros, saudara-saudara, menganggap bahwa kematian adalah akhir daripada tubuh, akhir daripada jiwa manusia, sudah berakhir. 因为这些希腊的哲学家，他们相信一个人死了之后，就是一些生命的结束，一些他们的灵的结束，一切的结束。 Maka golongan Epikuros, saudara-saudara, mengagungkan yang namanya kesenangan, hidup di dunia ini untuk bersenang-senang. 所以这些 Epikuros 的这些人呢，他们就相信呢，在世上那个喜乐或者是那个欢宴的事情。 Manusia didorong untuk tidak perlu takut dengan kematian. Ya sudah mati, ya sudah habis. Jadi hidup di dalam dunia ini bersenang-senanglah, bergembiralah, 因为 bersukacitalah. 他们相信呢，因为他们不相信有死人复活，所以他们在世上生活，你们就吃吃喝喝，你们尽情的享受，因为在死了之后就一切的结束了。 Kalau kamu bisa makan makanan yang berlimpah dan kamu bisa bersukacita, lakukan itu. 如果你能够吃吃喝喝，你能够从中得喜乐，你们就去做吧。
Kalau kamu bisa berganti pasangan dan kamu menikmati kehidupan seks yang di luar kewajaran dan kamu senang, lakukan itu. 如果你们喜欢一些的滥交的行为，一些那个性行为，你们就去做吧。 Saudara-saudara, filsafat Epikuros mengagungkan yang namanya kesenangan manusia, sekalipun itu hal yang berdosa bagi mereka tidak apa-apa. 因为这些 Epicurus 人，他们尊崇的是一些能够让身体得到喜乐的事情，并不在乎一些犯罪的事情。 Dan tanpa sadar, saudara-saudara, hal ini mempengaruhi jemaat di Korintus. 而且这样的事情呢，是影响了哥林多教会的生活。 Saudara-saudara, jemaat di Korintus dipengaruhi oleh orang-orang Saduki, oleh filsafat Epikuros yang merusak iman mereka. 所以呢，哥林多教会呢，他受这些撒都该人的影响，还有这个由希腊的哲学家的影响，他们的信心就败坏了。 Karena itu Paulus berbicara jangan tertipu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 所以使徒保罗一直劝他们不要受骗，不要受骗，因为滥交能够败坏善行。 Saudara-saudara, pertanyaannya selanjutnya bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjaga diri, menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. 那么问题是，我们要怎么样的保守己心，能够远离这些败坏的行为、滥交的行为？ Yang pertama, saudara-saudara, kita jangan hidup serupa dengan dunia. 首先呢，我们不要效法世界。 Saudara-saudara, keduniawian ini betul-betul mempengaruhi iman kita, membawa kita jauh dari Tuhan. 因为这些世界的事情能够让我们远离上帝。 Keduniawian juga bisa merusak iman kita, bisa membawa kita tidak lagi datang beribadah, membawa kita tidak lagi melayani Tuhan, membawa kita jauh dari Tuhan pada akhirnya. 因为一切世俗的事情让我们能够远离上帝，我们不愿意侍奉上帝，我们也不愿意敬拜上帝。 Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat yang kedua mengatakan kepada kita. 那么罗马书第12章第2节告诉我们， Paulus katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. 罗马书12章第2节说，不要效法世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。 Kalau kita bertanya, saudara-saudara, apa sih itu dunia? 如果我们讲什么是世界上的事， Dunia adalah tempat di mana kita tinggal. 世界是我们生活的地方。 Apakah kita harus menolak dunia tempat di mana kita tinggal? 那么我们是否要拒绝我们所住的世界呢？ Saudara-saudara, tidak. 不是的。 Tetapi saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ketika Paulus berbicara janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, saudara-saudara, Paulus berbicara tentang orang-orang yang jahat, sistem dunia yang berdosa, tentang orang-orang yang hidup di dalam dosa. 但是使徒保罗在罗马书12章第2节所谓的不要效法世界，就是不要效法世界一些的道德的行为，或者是一些败坏的行为。 Terhadap hal-hal inilah saudara-saudara, Paulus katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. 所以关于这些事情，好像使徒保罗劝勉我们不要效法世界， Jangan kamu dipengaruhi oleh teman-temanmu yang hidup di dalam dosa. 不要被那些活在罪中的朋友所影响， Jangan kamu dipengaruhi oleh sahabat-sahabatmu yang melakukan hal-hal yang berdosa. 不要受你的好朋友这些犯罪的好朋友的行为。 Dan lebih lanjut saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa keduniawian itu berbicara tentang keinginan daging. 而且在约翰一书第2章16节里面讲的是世界上的事，就是一些肉体上的事。 Keduniawian itu berbicara tentang keinginan mata. 那么世界上的事情就是一些眼目的一些的情欲， Keduniawian itu berbicara tentang keangkuhan hidup. 而且世上事也关于今生的骄傲。
Saudara-saudara, kita perlu memperhatikan orang-orang yang dekat dengan kita. 我们要好好注意在我们周围的人。 Dengan siapa kita dekat itu mempengaruhi kehidupan kita. 我们跟怎么样的人亲近，那些人就会影响我们的生命。 Banyak orang, saudara-saudara, tadinya enggak merokok. 有一些人起初他们并没有抽烟， Dia dekat sama orang-orang yang ngerokok. 他就接近了那些抽烟的人， Dia bergaul dengan orang-orang yang ngerokok. 他跟这些抽烟的人交往， Pak, cobain lah Pak. 他就讲说：“你试试看吧， Ayolah coba. 你试试吧。 Kemudian mulai, saudara-saudara. ”然后他就开始抽烟了，就开始抽烟， Ketagihan, 结果上瘾了， kecanduan, 上瘾了， dan kemudian sulit lepas. 然后就很难戒掉。 Saudara-saudara, banyak orang dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk seperti ini. 很多人受这样的恶劣的行为所影响， Hati-hati dengan siapa kita bergaul. 我们要注意我们跟怎么样的人交往。 Paulus tidak melarang kita untuk berteman dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. 使徒保罗没有禁止我们跟我们周围的人的人 Tetapi 交往， saudara-saudara, kata pergaulan itu berbicara tentang persahabatan. 但是所谓的交往是讲说是好朋友， Orang yang selalu berjalan bersama dengan kita. 就是一个跟我们走在一起的人， Orang yang akan mempengaruhi kehidupan kita. 是能够影响我们生命的人。 Terhadap hal yang seperti ini, saudara-saudara, Paulus katakan, jangan kamu dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. 因此呢，使徒保罗说：“劝勉我们不要受这样的人的影响。” Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar di sebuah berita. 在前些日子，我从那个消息里、一些新闻里看到， Ada 2 sekolah sedang bertanding bola basket. 有2个学校有足球比赛。 Dan kemudian saudara-saudara, ketika mereka bertanding bola basket dan kemudian di antara anak remaja ini ada yang kalah, ada yang menang, dan kemudian yang menang kemudian meledek tim yang kalah dan mereka mengatakan dengan bahasa pudel. 因为这2个学校比赛，所谓比赛肯定有赢有输，那个赢的那一方就取笑那个输的一方。 Tetapi kemudian saudara-saudara, orang tua daripada murid yang dikatai anaknya ini, saudara-saudara, dia marah. 但是家长听到他们那个轻视或是藐视他的孩子，他就生气了。 Dan waktu dia marah, saudara-saudara, dia dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak benar. 但是他生气的时候，他是受这些不对的人的影响， Dia dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. 他受那些滥交的影响， Maka saudara-saudara, dia membawa preman-preman datang ke sekolah tersebut. 然后他就把这些一些的恶人带到教会，带到学 Dia 校， membawa pengacaranya datang ke sekolah tersebut. 他也把律师带到学校。 Kemudian saudara-saudara, dengan arogannya saudara-saudara, dia meminta untuk seorang anak yang mengatai anaknya pudel untuk berlutut, dan kemudian dia meminta untuk anak ini menggonggong. 而且呢，这个家长的就因为他受一些败坏的行为或是滥交的行为，他就到学校里要求那个藐视的孩子们要跪下来，也要像狗叫一样。 Maka saudara-saudara, netizen seluruh Indonesia marah dengan apa yang dilakukan oleh bapak ini. 那么世上的所有的人看到他这样的行为都非常生气， Dianggap tindakannya tidak bermoral dan kemudian merendahkan anak. 他觉得他这样的行为是一些道德的问题，并且能够影响到孩子。 Dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, dipengaruhi oleh teman-teman yang buruk, membawa bapak ini masuk ke dalam penjara. 因为他受了一些败坏滥交的行为的影响呢，结果这位先生就下在监里。 Polisi menangkapnya dan kemudian dia sekarang berada di penjara. 那个警察捉了他，逮捕他，到现在呢，他就下在监里。 Saudara-saudara, jangan kita hidup serupa dengan dunia. 因此，我们不要效法世界。 Ini hal yang akan menghancurkan iman kita, membawa kita jauh dari Tuhan. 因为这样的事情能够使我们败坏，并能够远离上帝。 Dan saya tutup saudara-saudara dengan hal yang positif, di mana hidup kita seharusnya dipengaruhi oleh kekekalan. 那么另一点就是一些正面的影响，就是我们要受永恒的影响。
Saudara-saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita perlu memikirkan tentang kekekalan di mana kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. 我们在世上要思想，要受一些永恒的影响。我们要想想，我们以后会跟基督在一起。 Kebangkitan Kristus, saudara-saudara, seharusnya mendorong kita untuk kita hidup benar, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesungguhan mengikut Tuhan. 那么，基督的复活要推动我们、影响我们，让我们能够过着正义的生活，过着正面的生活。 Kebangkitan orang mati seharusnya mendorong kita menjadi pengharapan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan hidup dalam dunia ini. Ini menjadi pengharapan kita bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. 那么，使人复活的这件事情，要推动我们，让我们能够深信一个人死后有生命，并且能够在我们的生活当中有永恒的盼望。 Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 20-21, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, atau lebih tepatnya Rasul Paulus meluruskan teologi yang benar kepada jemaat di Korintus. 那么，使徒保罗在哥林多前书15章20-21节里面，要告诉我们怎么样在基督里面有正确、明确的盼望。 Paulus katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kebangkitan orang mati itu akan terjadi dalam kehidupan kita. 使徒保罗告诉我们，这个在哥林多前书告诉我们，因进度已经从死里复活，成为睡了之人的初熟的果子，而且死既因二人而起，使人复活也是因一人而起。 Paulus mendorong jemaat di Korintus kepada dua hal ini, kebangkitan Kristus dan kebangkitan dari antara orang mati. 那是因此，使徒保罗推动了我们，叫我们深深的意识到两件事情：一是基督从死里复活，二是使人能够复活。 Kedua hal ini seharusnya membawa jemaat di Korintus untuk menjauhi keduniawian. 所以这两点呢，要推动我们，推动哥林多教会的人能够远离世俗的事情， Dan seharusnya mereka memahami bahwa mereka adalah anak Allah. 而且能够让他们明白他们是上帝的儿女， Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih. 他们是被拣选的族类， Mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. 他们是要进入永恒国度的人。 Dan seharusnya hal ini yang mendorong mereka ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Mereka mencintai Tuhan, mereka setia kepada Tuhan, mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. 因此，他们活在世上也要忠心于上帝，仰望上帝，并且敬拜上帝。 Dan Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. 因此，使徒保罗也在哥林多前书15章30节告诉我们： Jika orang mati tidak dibangkitkan, kata Paulus. 如果死人没有复活， Jika orang mati tidak dibangkitkan, buat apa aku berjerih lelah melayani Tuhan, kata Paulus. 使徒保罗说：“如果死人没有复活，为什么我们千辛万苦去服侍上帝呢？” Jika orang mati tidak dibangkitkan, kata Paulus, untuk apa aku menghadapi binatang buas di Efesus? 但是基督说：“如果死人没有复活呢，我在以弗所同野兽战斗有什么益处呢？” Binatang buas kemungkinan adalah orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus ketika Paulus memberitakan tentang Kristus. 所谓的野兽就是那些要杀那个基督，因为他传讲真理。 Dan Paulus menghadapi tantangan penderitaan yang begitu rupa. 而且保罗也经历了一些非凡的一些的伤痛或者是伤害。 Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Paulus adalah orang yang paling bodoh memilih hidup menderita di tengah-tengah dunia ini. 如果使人没有复活，那么保罗在世上所过的生是最愚笨的生活，因为他受这些事情受苦。 Tetapi Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus akan ada kebangkitan orang mati dan kita akan menerima mahkota kemuliaan. 但是使徒保罗劝勉那个哥林多的教会的人，使人一定会复活，而且我们要有永恒的那个冠冕。 Itu sebabnya saudara-saudara Paulus terus berjuang. 因此，使徒保罗一直不断的奋斗， Paulus terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. 他一直真心的服侍上帝。 Paulus terus setia kepada Tuhan. 保罗忠心于主，
Karena dia tahu akan ada mahkota abadi yang akan dia terima dari Tuhan, 因为他 hakim 知道 yang adil. 有一天呢，他会领受这个永恒的冠冕。 Saudara-saudara, satu kali di sebuah kerajaan, 那么有一天呢，在一个国度里， kerajaan ini dikudeta oleh seorang yang sangat buruk, oleh seorang yang sangat jahat sekali. 那么这个国家呢，就因为受一个非常恶劣的人、非常不好的人篡位， Maka seorang yang jahat ini membunuh raja tersebut sehingga dia bertahta sekarang sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja yang jahat. 那么这个恶人呢，就杀了这个国王，而且他的篡了位，成为一个很不好的国王。 Pada saat itu saudara-saudara ada seorang anak raja yang kemudian ditangkap dan kemudian diasingkan di satu tempat. 那么有一天，这个王子有一个王子呢被捉，并且被那个远离在一个地方。 Maka saudara-saudara penguasa yang jahat ini dia ingin supaya anak raja ini menjadi seorang yang jahat seperti dirinya. 那么这个，因为这个恶人，所谓这个国王是恶人，他要这个王子呢也成为像他一样的恶人。 Maka saudara-saudara anak ini diperhadapkan kepada makanan yang berlimpah-limpah di mana orang-orang mereka makan dengan rakusnya, mereka makan dengan begitu banyak untuk memuaskan hawa nafsu mereka. 那么这个王子就他把这个王子放在一些的恶人当中，给他面对了很多的食物，好让这些人影响他能够吃这些很多的食物。 Tetapi yang menarik, anak raja ini dia tidak dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. 但是有趣的是，这个王子并不受这些滥交的影响。 Dia tidak seperti orang-orang di sekelilingnya yang makan dengan penuh hawa nafsu dengan kerakusan. 他不像他周围的人很贪婪的去吃这些食物。 Dan saudara-saudara anak raja ini seringkali juga diperhadapkan dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor, di mana para pengawal-pengawal mereka mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar sekali. 而且这个王子也面对了很多周围人一些的那个口中所发出一些恶言，一些不好的话语。 Tetapi saudara-saudara yang menarik adalah anak raja ini tidak dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. 但是有趣的是，这个王子并不受这些滥交的影响， Dia tidak ikut-ikutan mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. 他没有像别人一样口出狂言或是恶语。 Anak ini juga diperhadapkan kepada nafsu-nafsu seksual yang sangat menggoda dia. 而且这个王子也面对的很影响他的或者是吸引他的这些情欲的影响。 Tetapi sekali lagi saudara-saudara, anak ini tidak ikut di dalam nafsu seksual yang menyimpang. 但是有趣的是，这个王子并不受这些情欲的影响。 Dan orang-orang bertanya, kenapa kamu tidak ikut dalam cara hidup yang buruk itu? 但是有些人问他，为什么你不受这些恶行为的影响呢？ Karena anak ini mengatakan, ketika aku besar, aku akan menjadi seorang anak raja. Aku akan menjadi seorang raja yang baik. 因为这个王子说，当我长大之后呢，我要做一个好国王。 Dia sadar akan masa depannya, saudara-saudara. 他意识到他的未来是什么样的， Dia berpikir jauh ke depan. 因为他为他的未来所那个影响。 Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, apa yang kita pikirkan? 当我们活在世上的时候，我们所想的是什么？ Keadaan sementara dalam dunia ini? 是想到这个在世上的暂时的生活呢， Atau kita berpikir tentang kekekalan? 或是我们那个为以后的那永恒所想呢？ Apakah kita tetap menyadari identitas kita sebagai anak Allah? 我们是否还是意识到我们作为上帝儿女的身份呢？ Menjaga diri kita dari pergaulan yang buruk? 能够保守自己不受这些滥交的影响呢？ Atau kita hanyut dalam pergaulan yang buruk? Kita 或者 ikut-ikutan, berkompromi dengan dunia? 或者是我们以这些恶行为所妥协？ Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? 我们的一生又是如何？ Apakah kita menjaga jarak aman dari pergaulan yang buruk, dari nilai-nilai keduniawian? 我们是否远离了这个世界的败坏的行为，一些不好的影响？ Saya berdoa Tuhan kiranya menolong kita. 我祷告，但愿上帝帮助我们。 Kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini.
天父上帝，感谢你今天中午对我们所说的真理。 Roh Kudus, biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami boleh hidup dalam kesalehan. 求圣灵上帝帮助我们，让我们能够过着敬虔的生活， Tolong kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran. 帮助我们，让我们能够过着正义的生活， Menjauhi pergaulan yang buruk supaya tidak merusak karakter kami yang saleh. 能够远离一些滥交的影响，好让我们能够有前进的一生。 Roh Kudus, mampukan kami bersikap bijaksana ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini. 求圣灵上帝帮助我们，当我们在世上的时候，能够过着有智慧的生活。 Tuhan, berikan kami kekuatan dan pertolongan. 主，求你赐我们帮助和力量。 Dan kami menyerahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们把我们自己完全交在主耶稣基督大能的手中。 Amin.阿门。